Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamam bil khair. Ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam tempat di Islam Nara ni. Biasa kita buat luar tu ni. Kita ada kenggo baru ni. Kita masuk dalam ni. Molek juga luar pun hujan. Baik. Hari ini tajuk yang diberi padamu iaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Hadis Nabi riwayat daripada Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kamu iaitu mereka yang ta'allama al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Baik. Dalam hadis Nabi, perkataan khairukum ni banyak juga Nabi sebut. Di antaranya Nabi sebut khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahlik.
Sebaik-baik kamu ialah kamu yang buat baik dengan keluarga kamu. Dan akulah contoh yang paling baik dalam masalah keluarga. Nabi sebut juga khairukum ni dalam bab Quran. Bila Nabi kata sebaik-baik, maka orang yang mengajar dan orang belajar Quran adalah sebaik-baik manusia. Sebab apa Quran ni menjadi sebaik-baik? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala muliakan semua orang yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada hubung kait dengan Al-Quran ni Tuhan mulia belaka. Yang pertama, Jibril. Hak bawa Quran kepada Nabi SAW. Jibril digelar sebagai Ruhul Amin. Nazala bi Ruhil Amin. Dibawa oleh malaikat Jibril yang amanah. Dan malaikat Jibril menjadi ketua segala malaikat. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadar menjadi sebaik malam, lebih pada 1000 bulan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjadi orang yang terbaik di kalangan manusia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan yang keempat. Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan paling banyak kelebihan. Lailatul Qadar pada bulan Ramadan diturun ke Nabi Jibril dan diturun kepada Nabi, suruh baca kepada umat Nabi. Umat Nabi menjadi umat kuntum khaira ummah, menjadi kamu semua ni umat yang terbaik. Dan dibaca oleh orang menjadi orang yang terbaik, diajar oleh orang menjadi orang yang terbaik. Semua kata Quran ni ada hubung kait dengan Quran, semua paling molek sekali belaka. Baik. Tu benda ya asas. Orang panggil benda nak suruh adik kakak gambar dulu sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Kemudian Al-Quran dengan hidup kita ni ada hubung kait. Sebab Al-Quran ini adalah syariat kita. Syariat makna kata peraturan kita. Dua benda yang Nabi tinggal kepada kita iaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Quran dan sunnah kita panggil. Nak tahu Quran dengan sunnah ni, kita kena tengok lagu mana sahabat faham di atas perkataan Nabi. Kita ngaji situ. Sahabat faham lagu mana? Hasil daripada, kesan daripada sahabat duk pakat faham ni, jadilah sahabat-sahabat alim di kalangan dia. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Dua tiga empat orang Abdullah ni orang panggil tak sah di kalangan sahabat. Tak sah di kalangan sahabat. Puak-puak ni sahabat ni Abdullah bin Umar apa semua ni orang yang memahami perkataan Nabi dengan cara dia faham, dan Nabi pun tak marah dengan cara dia faham, menunjukkan bahawa lepas pada Quran, hadis Nabi, sahabat kita kena pegang lagi. Dan daripada sahabat ni adanya tabi'in, anak murid kepada sahabat, pecah turun tu. Siapalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, siapa pada kita. Nak oyak bui kita nak faham Quran dengan cara sore tak boleh. Kita kena pakat ulama juga untuk memahami Al-Quran. Tak betul lah kalau orang kata kita ni pakai Quran hadis saja, tak pakai ulama. Kita kata nak faham Quran hadis tu, kita pakai ulama. Sama ada mazhab Syafi'i ke Hanafi ke apa, kita pakai ulama. Sebenarnya tak pakai ulama tu tak pakai ulama demo. Tak pakai ulama dia. Ulama dia sebut hamipi saja. Quran tak ada pakai mana. Kamu ceramah dah. Kalau nak mimpi tak ada payah. Modal mimpi ni batas so lembek so. Tak payah. Tak payah bayar duit kapal ke ngaji Mesir pun nak mimpi. Muka tidur nara pun mimpi juga. Mimpi ni Nabi kata, mimpi ni adalah mainnya tidur. Kalau mimpi hak molek, Nabi suruh cerita kat orang.
Kalau mimpi hak tak molek, Nabi suruh doa. Dan jangan cerita pada orang lain. Mimpi hak molek, kita cerita kat orang. Kita mimpi sayang kita malam, kita kata, kawan mimpi dia mau jadi kaya malam. Suka dia. Dia pun tak marah, muka mimpi. Dia pun tak marah, muka mimpi. Tak ada orang marah, mimpi. Muka mimpi. Atau hari riwayat hadis Nabi kan, Nabi lepas pada mayat asar. Nabi pusing belakang. Nabi tanya sahabat siapa dia, mimpi sedap-sedap malam. Nabi tanya mimpi, Nabi buang sahabat. Akak tangan sahabat kata Rasulullah malam, kata, "Amu mimpi kena hamba kau hanying letih," kata lari. Rasulullah suka. Gerak perut Nabi suka. Amu mimpi gah, Nabi kata Masya Allah, letih deh, letih Rasulullah. Kawan ni royak mimpi dia, hak ni royak mimpi dia, sahabat pakat dia cerita mimpi dia. Jadi satu hibur. Nabi nak suruh sahabat ni hibur sikit, tak kata ngaji sok moda. Cerita hak mimpi. Cerita hak mimpi, tak ada apa. Muka mimpi tu kak. Tapi puak-puak zaman dah ni ambil mimpi tu jadi hujah. Kata Nabi mari ajar dalam mimpi. Mimpi tu jumpa Nabi. Yalah kalau Nabi mari ajar benda hak Nabi ajar ke sahabat dah, orang panggil kelebihan. Contoh kata malam kita mimpi Nabi mari kat kita ajak istighfar, banyaklah istighfar. Tak apa. Kelebihan tu hewi dia muka Nabi suruh sahabat istighfar. Ni duk mari ajar selawat apa yang baru. Lawak apa yang baru gapo dia tak tahu. Ajar selawat lepas tu ni hak Nabi ajar. Soalannya apa kalau selawat demo tu lebih, apa Nabi tak ajar kepada sahabat? Besar mana kau tu guru demo siapa Nabi ajar ke dia seorang, tak ajar ke sahabat. Dan kalau Nabi tak ingat nak ajar ke sahabat, mana Nabi ni dusta. Tak ada sifat tabligh amanah fatanah pada Nabi. Yang ketiganya menunjukkan bahawa Islam ni tak sepenuh lagi. Kena mari mimpi kat luar dulu baru sepenuh Islam. Dan ayat Al-Quran al-yauma akmaltu lakum tu kita nak kita mana? Hari ni aku sempurna agama kamu, nak kita tahu mana ayat tu? Sebab tu adik akak muslimat sekalian, kalau ada lah orang mari dak ajar bab mimpi lagu ni, ajar amalan, khasiat lebih-lebih ke gapo ke, kita akak orang panggil akak lari selalu. Asal dah dengar lah, asal dah dengar. Nipu ya. Dok ajar khasiat tu, dok ajar khasiat ni macam-macam. Ya Allahu Akbar. Ni orang panggil salah satu daripada fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Dalam orang ngaji hadis ada kata sebut orang hak bawa benda ni bawa cerita-cerita palsu, dia panggil dajjal. Imam Malik kata dajjal. Palsu ni pelong dia panggil lah. Kecik sia kita gini. Bagai pelong ni cerita hadis-hadis jenis palsu ni batil, tak betul. Maka ni orang panggil nak Imam Malik kata dajjal. Sebelum mari dajjal besar, sebab dajjal ni kerja dia nipu orang. Nabi kata ikatlah anak perempuan kamu kalau dajjal mari. Sebab ramai orang puan ni ikut dajjal. Allahu Akbar. Nak lagu mana awak cerita si ikut dajjal? Ngaji Quran. Sebab Quran ni dia royak semua. Kalau Yahudi tu bermula daripada surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 141. Cerita bab Yahudi saja. Yahudi pula dia cerita perangai Yahudi bab nega, perangai Yahudi kalau orang berhutang dengan dia, perangai ulama Yahudi, perangai anak ulama Yahudi, perangai orang jahil di kalangan Yahudi. Ada dua lagi. Allah Ta'ala cerita 7 perkara berkenaan dengan perangai Yahudi. Ayat 40 surah Al-Baqarah sampai 141. Nak tahu perangai Yahudi, ngaji hak tu insya-Allah. Tahulah perangai Yahudi hak duduk bung di Palestin lah ni. Bapa dia pergi bung hospital. Dia pergi bung hospital. Hospital ni rumah sakit. Rumah sakit ni tak ada gapo pun. Orang sakit bukan boleh pegang senjata. Sebab dalam akidah orang Yahudi, bangsa lain menatang belakang dia Yahudi. Tuhan sebutlah Quran, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Tuhan sebut perkataan dia bahawa kami lah orang yang Tuhan sayang saja, dan kami anak-anak Tuhan. Anak mana kata sayang lah, abna'ullah wa ahibba'u dia kata. Orang lain tak sayang belakang. Sebab tu dia boleh bunuh siapa saja. Sebab akidah dia situ.
Bapa yang nak sangat tanah Palestin, dia ambil tanah lain. Sedangkan dulu Inggeris pernah tawar kepada dia satu kawasan, satu negara, satu pula. Nak suruh dia buat negara dia. Bapa dia tak siap buat kerana dia kata ini bumi datuk nenek moyang kami dan tempat suci kami. Siapakah hari ni? Adik akak tu puca dia. Bukan orang Palestin. Orang Palestin dia tak siap orang tolong, senjata dia ada dah, tentera dia ada dah. Dia kata wak marilah makan ni. Dia minta makan ni, dia minta obat, dia minta air bersih, dia minta kain putih nak bukuh orang mati. Itu sahaja permintaan orang Palestin lah ni. Dia tak si askar, dia tak si senjata. Dia kata senjata aku ada, askar aku ada dah. Kalau nak perang dengan Yahudi 3 tahun lagi aku boleh. Askar dia berani. Adik akak, jiwa ibu-ibu di Palestin ni bukan supaya kita. Tengok video seorang ibu pergi anak dia mati, tangan nak putus, anak dia tu kepala pecah. Adalah budak umur 2-3 tahun. Dia kata, ya Allah, aku terima kasih padamu, alhamdulillah, kerana mu perkenan doa aku. Aku doa nak suruh anak aku ni syahid. Anak kecil lagi, tapi mak ni doa nak suruh syahid daripada kecil lagi. Dia ingat kau syahid bila besar esok. Lawan rupanya syahid yang kecil lagi. Aku terima ya Allah kerana anak ni adalah anak yang kena pegang tangan. Dia pegang tangan aku di syurga esok. Allah Rabbi. Mak dia punya reda jaga Palestin. Nak syahid. Anak kita tak main motor pergi mari. Sejik tak segi. Tak cakap anak ngepek. Habis halio dah ngepek. Tu anak kita dia ni. Anak dia tu. Anak orang Palestin daripada kecil dia diajar dengan Al-Quran. Sebab tu setahun di Palestin ni, kalau kita nak kait dengan Al-Quran, setiap tahun di Palestin dia buat majlis, dia panggil haflah Al-Quran. Haflah Quran ni orang habis-habis baca ngapa Quran. Tak kurang daripada 2,000 orang. Setiap tahun hafiz Quran dia. Dan di Palestin ni kalau kita tengok, orang jual roti pun hafiz Quran. Orang bawa kereta pun hafiz Quran. Ramai hafiz Quran. Engineer ke doktor rumah sakit. Ada doktor rumah sakit, rumah sakit 4-5 orang di hospital Kuala Lumpur. Semua dia hafiz Quran belakang. Walaupun dia hidup susah, tak ada orang nak tolong dia, tapi Quran tu sebagai teman hidup dia. Kita yang hidup senang, dia malah baca Quran ni buat kita. Allahu Akbar. Baik. Jadi, di atas perkataan khairukum man ta'allama al-Quran. Gapo kita kena belajar Al-Quran? Al-Quran dia ajar kita kenal Tuhan. Kita nak faham surah Al-Quran ni tak boleh. Tak boleh kena faham surah. Kita kena ada guru faham. Alhamdulillah, kita main ngaji tafsir sini. Pagi Sabtu mari ngaji. Pagi Sabtu, pagi Ahad mari ngaji. Tak kita kan ni? Lepas tu boleh tengok kat dalam majlis ilmi di Brau pun ada. Majlis ilmi rata-rata orang duk ngajar tafsir Quran. Orang ni kalau tak ngaji tafsir Quran, tak ada tadabbur Al-Quran, hati dia mati. Nabi kata, rumah yang tidak ada Quran, tidak didengarkan bacaan Quran, selama 40 hari rumah dia tu ibarat kubur gelap gelita. Ulama mari duk hurah hadis ni, kalau rumah tak baca Quran gelap gelita, maka hati hak tak ada Quran lebih gelap pada tu lagi. Sebab tu hati kerah. Sebab Quran tak ada dalam hati. Orang yang ada Quran dalam hati ni, dia lembut hati, dia mudah nak terima. Rumah kita ni, orang panggil, tak tahulah, hamba nak sebut pun tak kena juga. Ada puak-puak tok guru juga jenis kata jangan hafal Quran, tak ingat dosa. Kita makan do hafal Quran. Dosa kan, kalau tak ingat dosa. Nah ni, kalau tak hafal apa kata apa kat senyap. Bagi kul huwallah yang ingat sebutin. Kul a'u. Kuliah tak boleh baca takut tukar. Tak habis wala an abidum ma abattum wala antum amna ma a'budu wala an adu pai pun segak dulu. Hanya lah weh. Nah,
Ada cerita tu email tu yang makan pinai, sirih pinai. Murah mulut, muka tu email ni. Tu email pun baca kuliah. Hari tu muka pinai mabuk sikit. Oh ya, tu email jadi hening. Baca kuliah. Belakang dia tu ada India. India baru masuk Islam. Ya bacalah wala an abidum ma amattum wala antum amna ma'budu wala an abidum ma amattum duk gitu. Kat 5 minit gitu saja. India ada belakang dia, tak ada makmum sore habuk tegur dia. India ni makllah baru masuk Islam. India apa kata, "Hey, tengok semaya. Lakum dinukum waliyadi tada mari ke?" Dia kata. Tak ada mari mana tak mari ke dia kata. Tu cerita bukan hadis tu dah cerita. Nak ayat bui. Kita tak pada ingat hal tu. Kalau orang baca semaya tarawih, baca Quran panjang-panjang sikit, kita tak pergi. Sebab kita ditakutkan jangan hafal Quran. Kalau hafal Quran, tak ingat dosa. Dia tak ingat ni benda biasa. Orang hafal Quran yang tak cara pada Al-Quran itulah kalau nak dosa pun. Dia tak cara Quran. Memang itu nyakit orang hafal Quran. Hamba tahu? Ya habis 30 juzuk tu kan, habis syahadah. Syahadah ni makna kata kita habis ngapa Quran 30 juzuk, dia ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama dia kena baca depan guru 30 juzuk tu sehari. Lepas pada dia hafal 4 tahun, nak ambil CJ tu kena baca sehari. Dia kena bangun belum pada subuh, dia baca depan tok guru dia. Lepas tu sambung sampai malam. Tengoklah berapa salah dia. Kalau salah 2-3, maka dia tu dapat markah tinggi. Sebab salah tu sikit. Ada orang yang baca Quran, baca Quran, ambil syahadah dalam masa 2 hari. Kalau sehari 2 hari. Yang paling tu sekali 3 hari lah, 10 juzuk sehari. Itu peringkat biasa. Habis syahadah tu, khatam, maka orang tu lacar Quran. Masa tu Quran cair. Nyakit budak hafiznya, apabila habis syahadah tu, dia katuk Quran, main game. Nah, batu bila kita tanya surah gapo, berasa pernah dengar, duk mai berasa saja. Ingat tak, itu nyakit orang hafal Quran. Hatulah kalau nak dosa apa? Sebab dia sengaja melupakan Al-Quran. Tapi kalau kita orang panggil baca Quran, lepas tu kita lupa. Biasa tu Imam Mekah pun lupa. Tu Imam Mekah pun lupa baca Quran. Ada maya belakang tu Mekah tu sore, bahagian tegur. Dia ni kerja khidmat saja, tak ada gaji. Dia tak ada email, dia tegur tu email. Orang tanya dia, "Bapa mu tak ambil gaji?" Nah, dia kata apa? Dia kata, "Besar dah aku ni sebab aku boleh maya depan semua." Tu heavy gaji dah ke dia. Maya depan semua. Dah belakang tu email, tak kena maya belakang tegur tu email tu. Salah. Lah, mestilah belakang tu email dah. Bila duduk belakang tu email, itu duduk sah depan. Nabi kata kelebihan orang duduk sah depan. Ya Rabbi. Nak ayat beri bahawa Quran tu duduk melekat di hati dia. Dia jo tegur tu Imam Mekah. Tapi jaranglah kita dengar tu Imam Mekah baca salah dah ni. Kalau bayar tarawih tu ada lah, dia lupa. Mau makan kambing banyak ke gapo, ke mungkin lah. Ambo pun gitu juga kalau boleh puasa. Kalau makan banyak tika buka tu, maya tarawih tak pergi mana dah. Banyak lupa dah. Sebab tu kita makan lepas tarawih ni kalau jadi tu imam. Sebab orang pucuk dia duduk situ. Kalau makan banyak dia nak baca pun tak sedap. Bila duduk mikir ke perut, tak mikir ke Quran ni. Kita kena ada masa untuk Quran. Kena ada masa. Bukan masa sepak gitu ya. Kita buat kerja sehari-hari, tunggu masa, tunggu luar dulu baru baca Quran. Dah, ambil masa baca Quran. Bukan tunggu luar masa, baru kita baca Quran. Itu salah. Kita kena buat jadual hidup kita. Baik. Bila kita nak baca Quran, yang pertama sekali, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ayat, amba pernah baca dah situ, wal Quran al-fajr, Quran pada waktu subuh. Sama ada baca panjang dalam semaya subuh ataupun kita baca sebelum subuh ataupun lepas subuh. Biasa sebelum subuh orang istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur kita istighfar. Lepas pada subuh tu, lepas pada kita baca azkar, baca zikir-zikir semua sekali, lepas kita pun baca Quran.
Baca Quran. Tak ada duk payah kalau kita nak baca dalam masa sehari nak habis juzuk. Lepas pada semaya kita ambil 2 lah. 4 muka. Lepas semaya 2 lah, maka sehari sejuzuk. Kalau 2 lah lebih-lebih sikit, juzuk lebih sikit. Bunyi 2 lah jah, tapi nak boleh kebaca tu, oh nanti. Nebelah kali menguap. Tapi kalau tengok wayar dalam TV tu kan, tengok dalam telefon tu kan, Allah cerah mata. Cuba kita fikir. Mana kata jiwa kita dengan Quran tu jadi penuh apabila kita tidak menggerakkan hati kita untuk Al-Quran. Bukan nanti luar masa baca Quran, tak kena ambil masa, curi masa baca Quran. So laginya, lepas asar kita baca Quran. Lepas asar. Lepas pada kita baca azkar, kita baca Quran lepas asar. Kalau comel sebut tadi, lepas maya waktu 2 lah. Lepas maya waktu 2 lah. Lepas maya waktu 2 lah. Tak ada nak baca tempat kerja, telefon ada Quran belakang buat kita. Ada telefon kalau beli saya saja tak ada Quran buat apa dia? Ada Quran dalam telefon kita, baca Quran dalam telefon. Okey, duk kata kamu mula maya pergi telefon. Dah lah, dia mau duk kata semaya mau pergi telefon tu mau baca Quran, maya tarawih. Betul lah kita tak ingat hari tu nyopok darah kita meninggal, Allah maghfir lahu. Lepas kita duk kolupo, lepas tu nak klik Kelantan tu, dia mau jemput jadi tu email dulu. Jadi nak fokus pada baca tu tak boleh lah. Kita pun baca lah guna ni. Betul lah kamera ni ada. Dia mau buat live kan tak? Oh masuk tengok dia kata. Baca mesej dia kata tengah maya. Dia kata kita baca mesej tengah maya. Kata baca Quran. Tapi hak fitnah kita tu biarlah dia jawab lepas Tuhan sesok. Nah, dia jawab lepas Tuhan. Tapi nak oyak bahawa manusia ni tak ngaji lagu tu. Tak salah gapo kita tutup data kita tak masuk mesej gapo. Kita buka Quran masa maya. Tak ada gapo satu lah. Muka zaman orang pakai telefon bukan kita tengok mesej, kau tengok video, kau baca line, kau gapo. Ambil Quran, kalau ambil Quran tok depan tu suruh anak beli Quran hak besar tu. Ada kalau jual Quran besar tu, kita duduk nampak Quran sebutir-sebutir huruf. Kalau kita tak nampak lah, kita duduk kita baca Quran. Boleh selah 2 lah, 2, 3, 4 lah masa kita semaya. Ni semua usaha kita untuk Quran. Tapi kalau kita tidak usaha untuk Quran, tak ada gear kita. Baik. Sebab Nabi kata, iqra'ul Quran. Mu kena baca Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kerana di hari kiamat esok Quran ni akan beri syafaat. Pertolongnya kepada orang hak baca. Kepada siapa hak baca. Baik. Dan soal lagi ni, Quran ni saya tak suka. Saya tak suka Quran, tak boleh. Sebab apa saya tak boleh? Sebabnya Quran ni duk royak hadiah. Duk royak hadiah. Orang tak okey lah beri royak hadiah dah ni. Kita pun tak beri. Royak hak kita. Tapi kita duk royak hak orang tak apa. Tu manusia. Nah, sebagaimana orang kita tak beri orang cara hak kita jaga cara orang. Gitu ya Islam ni. Tapi kita cara orang penuh mulut. Orang cara hak kita marah. Tak kena lagu tu. Nah, jangan cara siapa-siapa, ikut dia. Kecuali benda tu yang memudaratkan orang ramai ataupun mudarat diri kita sendiri ataupun mudarat keluarga kita. Hak tu pun kena royak dengan cara molek. Dengan cara molek. Quran mari ajar kepada kita gapo dia setan. Amba sebut sama dah, tak ada kitab lain yang Allah Taala suruh baca auzubillah dulu kecuali Quran. Idza qara'tal Quran, bila muna baca Quran ni, fasta'idz billah minasyaitanir rajim. Kamu kena minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan. Mana kata syaitan ni untuk orang baca Quran, untuk orang apa sahaja berkaitan dengan Al-Quran, ngaji tafsir ke gapo ke, dia akan usik kita sungguh-sungguh. Musik lagu mana? Ayat ahak kat bahasa lengah betul.
Hari lain kat 7 kali tawah tak apa dah lenak tu. Bawa duit 50 kok ya. Nak beli gapo tak tahu tapi tawah kok lenak tu kan. Lebih pada tawah umrah lagi. Hari lain. Mari hari Ahad kan orang ngajar kan, oh pasal lengah betih lah. Bapa tahu betih sakit lutut. Hanya cocok sepe. Kena lawa Kena lawa. Dia memang lagu tu dah. Setan ni kerja dia marah kepada Quran. Kalau orang masuk hatu kita baca Quran, memang dia tak suka. Ayat-ayat yang Nabi suruh baca di antara ayat kursi kalau kau masuk hatu, dah. Di antara ayat kursi, di antara lagi qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bi rabbin nas, di antara lagi law anzalna hadzal Quran. Kalau waktu masuk hatu, bukan dia takut pada ayat Quran tu, dah. Bila kita baca Quran dengan berkat Quran tu, Allah Ta'ala hantar malaikat hamba jin tu. Dia tak terbakar. Dalil mana kata dia tak terbakar? Masa Nabi baca Quran, maya subuh, ada ke jin dengar surah jin? Qul huhiya ilayya annahu istama'na farum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusdi fa amanna bih. Tu cerita jin mai duk dengar Nabi baca Quran waktu subuh. Dia kata, aku dengar benda pelik, duk kecek sama-sama jin. Mana kata bila Nabi baca Quran tu jin tu tak lari. Tak terbakar dia. Bermakna kalau orang tu masuk hatu, dia duk meraung, duk bertepik bila baca Quran tu buat apa? Malaikat hamba dia. Kalau baca Quran ikhlas. Kalau baca Quran dengan tujuan yang lain, baca Quran juga, tapi tujuan dia tidak ikhlas, ayat Quran tu boleh jadi sihir. Ayat Quran. Ada orang sihir menggunakan ayat Quran. Benda ni kena panggil ceramah kalau nak dengar. Amo boleh cerita. Siapa kau Z? Kita ngaji bab ni. Alhamdulillah Tuhan beri. Orang sihir dengan ayat Quran ni, dia menggunakan ayat Quran dengan tidak betul. Baca dengan niat yang salah. Contoh, baca nak kaya. Baca untuk jadi kaya. Ingat deh, Quran ni bukan untuk kaya. Salah niat tu. Kalau jadi pun jadi kerana Tuhan nak sesak dia. Bukan sebab jadi Quran. Dah ustaz orang kata berkat Al-Quran. Berkat Al-Quran dengan kita tadabbur, kita baca tafsir Quran. Ngaji tafsir. Hak tu berkat. Dan berkat Quran tu melekat di kita, Allah Ta'ala ubah kita daripada perangai tak molek jadi molek. Dengan keberkatan Al-Quran. Itu maksud berkat Quran. Bukan ambil berkat gitu, batu-gatu, dinding. Tak. Sebab tu Al-Quran yang kita gantung dinding, bukan niat nak ambil berkat rumah kita. Takut kita lupa. Contoh kata kita gantung ayat kursi. Kita pun lah ke ayat kursi. Baca ayat kursi sikit tak apa lagu tu. Sebab tu kita tak dinding supaya selawat Nabi gini lah ni. Tapi kalau untuk jadi hiasan saja, baik tak salah tak. Sebab bukan Quran jadi hiasan. Boleh faham kan ni? Kita dah faham boleh. Kalau kedai nak suruh laku, dia mau gantung ayat 1000 dinar. Amba selagak sama, amba kata ada duk payah kedai nak suruh laku letak anak darah comel-comel. Lecing, mulut merah, tukang abai kak. Penuh tak lebar kedai dia. Saya ingat piyah-piyah. Tak ada payah dah. Tak ada 1000 dinar berapa. Ambil ayat gapo ni, ayat gapo-gapo pun letak dengan niat untuk pelaris kedai. Dengan niat ambil letak tubuh pula, wak takar. Itu semua syirik. Bagi azimat tak boleh. Gak syirik bukan ciri. Cik nyek bunyi tu. Syirik ni kekal neraka. Maya pecah pala-pala pun tu tak kira dah syirik sekarang. Ni orang takut. Sebab berobat dengan cara Quran hari ni hak dia mau duk kata tu kadang-kadang betul. Dia mau baca ayat Quran sungguh.
Demo baca dengan betul, tapi kaedah berobat tu tak kena dengan Quran. Contoh kata dia berobat, dia baca ayat Quran. Dia baca ayat Quran tu dia sedekah pada toksih dia. Hai, nak tahu mana orang berobat ngejing tak ngejing. Nak ayat hari ni. Rahsia. Biasanya lah kalau orang berobat menggunakan jin, walaupun dia pakai piyah, walaupun dia baca Quran, dia akan tanya nama adik kakak Bemok. Nama kau apa? Zainab. Mok. Biasa tak kau tanya gitu? Tu dia pakai gawa tu. Pakai gawa. Orang Bempok belaka. Isa sore je bin Maryam. Nabi Isa Isa bin Maryam. Hak lain Bempok belaka. Sampai ke mati pun Bempok kita ni. Tidak Bemok dah. Cuma adat kita orang mati baca talqin kat Bemok. Nah, sebenarnya pok kita lah. Apa bila-bila pun dia lah pok kita. Pakai akhirat pun. Tapi kalau orang bomo dia kata, nama apa? Nama kita Zainab. Bemok bin Maryam. Dia pun baca lah. Buka jalan orang panggil. Masuk jin yang masuk. Dia baca Al-Quran. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Kata. Dia tak kepala. Ni kepala ni. Dia tekan dengan jari tengah ni atas hubung. Jangan buat pakcik. Dia tu bomo buat kita. Nah, cara dia sihir guna ayat Quran. Dia panggil dia buka tu kak. Dia boleh kecek. Kalau itu dia sengaja nak suruh jin tu masuk dalam tubuh. Nak suruh kecek dengan jin, nak suruh dapat bisa. Sama bisa kecek dengan jin ni. Agama dia kecek dengan jin. Kalau nak kecek gapo dengan jin. Nipu. 10 jin kecek tu. Bukan kena percaya. Tak boleh percaya belaka. Suku pun tak boleh percaya. Nipu pok jin ni. Yang pertama, kita tak nampak dia. Mana kita tahu dia Islam kau kafir. Kalau dia kata aku jin Islam. Kalau Islam tu Islam tak kacau ke? Tausir tu tak usir guna mu Islam. Tak sekecek banyak Kita baca dengan yakin. Kata mu kena tubik. Aku yakin kata Nabi aku ajar. Ayat kursi ni suruh baca. Mu hiblis, mu jin, mu tak duduk sini. Baca lagi. Ya pun lawan kita baca lagi. Ya lawan kita baca. Itu tubik lah kali. Itu tubik sebab apa? Sebab yakinnya kita kepada Nabi kita. Allah Ta'ala hantar malaikat mari hamba dia. Ada malaikat mari tak cukup tanah lah dia. Tu cara dia. Tak ada dah kena jumpa untuk bomo Kita boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri. Dan Nabi ajar belaka. Kalau tak boleh tidur tengah malam, ada doa tak boleh tidur. Sebelum pada tidur tu Nabi ajar dah. Nabi ajar kebah tempat tidur. Tak? Nabi ajar baca mu'awwizatain, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnah. Nabi baca ayat kursi. Lepas tidur, mula-mula start tidur tu letak lampu kanan dulu. Nak tidur tu kan letak bawa kata baik ketoh. Tak kena cara lagu tu. Dah, ambil semaya sebelum tidur. Tidur lagu ni niat ikhlas molek jarang setan gi usik. Jarang setan gi usik. Kalau dia usik juga tu makna kata dia nak uji kita. Bukan kita baca tu tak jadi. Hak kita baca tu hak Nabi mana kata tak jadi. Hak Nabi jadi belaka. Cuma dia nak uji iman kita. Hak ni masalah ni. Nak uji iman kita supaya kita baca Quran tu berasa tak bisa. Orang pun kata, tak ada ngambar kali. Biasa dengar ada ayat tu. Yang mungkin cara orang lain tak ada ngambar. Tak pada dengan demo gapo, bukan dia berlawan dengan demo. Dia berlawan dengan Quran. Pada demo yakin ke dengan Quran lah ni. Ada orang berobat lagu tu. Berobat pula guna macam-macam. Kalau berobat, pertama tanya bemo. Yang keduanya, kalau dia berobat orang tu adik akak, biasanya kalau pesakit tu perempuan, kita tak payah pergi pun. Kalau orang lelaki je berobat, tak payah. Pergi ni, kita baca tu, masuk elingo dia tu, baca derah. Tak ada orang berobat perubatan Islam ni baca selu-selu, tak ada. Tak ada. Biasanya main ngejing. Nama macam bismillahirrahmanirrahim. Ya nak bismillahirrahmanirrahim. Menjapi gapo ngejing tanah malai tanah bukit kok belakang pari hak gunung balik gunung hak laut balik laut. Dah.
Ai sini guru sini tukar, katok puru tepus tukar tu biar macam-macam dia. Macam-macam lah. Dah. Orang panggil bakit dia. Nah, dengar sini amanah aku nak royak dengar belakang dengar semua dia kata. Buat dia bah dengan berkat la ilaha illallah. La ilallah juga. Ia baca koh tak leh. Jin ni kena baca derah. Baca supaya apa ceramah ni? Derah. Baca derah. Derah masuk lengor dia tu. Oh, dia tutup. Dia gelepar. Lalu saya pergi dia biar dia. Dia nak lari. Amba yakin kata dia lari 2-3 langkah, dia sedah lalu. Kalau yang marah, awak kita ke takut juga dia. Main ngangung mulut merah, main nak kekeh dia kan. Kita buat isyarat bismillahirrahmanirrahim. Kita buat gitu ya. Isyarat daripada jauh. Syarat kata bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tolong lindungi aku. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir lammah wa min kulli ainin hammah. Kita baca Nabi sebut tu lah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tu a'udzu billahi minasyaitanir rajim tu sebenarnya keramat tak mudah lah tu. Tapi kita tak berasa keramat ayat Quran. Tak berasa orang baca tu keramat lagi. Dia baca yembuh dia kata, yembuh kadang-kadang. Dia baca slow-slow. Lepas tu dia pergi pula orang puan tu. Pergi buat apa? Ada kena pergi apa? Kalulah mendohak berat sangat, ambil kain serbel. Kain batik lepas kau. Baca tak katok gong. Katok derah gitu. Gitu ya bendanya. Ambo biasa cerita dah ke ada seorang orang gerak pukul 3 pagi. 3 pagi. Telefon kata ustaz mari apa ni budak sekolah ramai-ramai, budak tino kan. Tak khabar. Musik ke hatu. Kita masa tu bawa balik Kuala Lumpur, mata kuyu lagi. Tak apalah tak pergi ambo pergi sebentar. Pergi je. Pergi dengan budak pergi. Masuk jing. Kau tepi belakang duduk dalam surah. Hok pergi tu orang jatuh. Mungkin ada gawe kan? Kalau sekali gawe duk pergi. Hok kena tu budak tino. Kalau main pergi gitu kan. Hok tak masuk hatu jadi hatu. Nah, ambo kata lepas kata gigi belakang. Kita pergi dengan saya kita. Masa tu saya kita tu heavy dia pandai lah sikitnya bak gon ni. Kita duk tengok tengok dia pun baca lah, saya tu baca. Saya kita ni. Dia baca. Lepas itu tak ada orang pergi pun. Lepas. Cabutlah. Tinggal sore ya. Sore. Tengok tak lepas gitu. Baca, roy buat muka merah gitu. Suruh tubik tak tubik. Saya mau kata, dia kata anak puas dah baca ni. Ketih kata main 3 pagi. Entar pergi baca pula. Anak ambo pergi. Ambo kata tak ada duk payah. Ambo kata kalau budak tubik, aku ludah lah mulut mari. Moyak gitu. Ambo tahu dah budak dia tak masuk jing budak ni. Dah. Tak masuk jing budak ni. Ambo baik mau tubik kata. Oh dia duk lepas kata. Aku ludah ni kata. Kita pun gitu. Nak ludah ni kena ijah tegak. Dah belah hari lagi tak masuk dah. Nasib baik kita tak ludah. Rupa khabar lalu. Hidup tengah ngol tepik gitu. Tak ludah dah. Ambo niat dah. Aku ludah sungguh budak ni kali ni. Nak main sangat. Tak ada atu pun. Rupa-rupanya dia tu nak klik juga. Moga hak masuk atu tu boleh klik belakang. Jadi dia pun nak klik juga. Dia buat masuk atu. Main kita boleh dah kita buat sungguh. Tu nak oyak bui. Jadi kadang-kadang dengan orang hak jiwa dia kosong dengan Quran dia mudah kena usik kat orang. Itu setan. Setan ni dia akan usik orang hak tak rapat dengan Al-Quran. Sebab tu di rumah kita kalau kita tu kena sihir ke, kita kena gangguan ke gapo ke, kita jangan pasal lagu dalam rumah kita. Allahu Akbar. Ni lagu tak ada berhenti. Lagu India tak India lah. Mil pegel lagu India lah. Kahana piar hidup dengan pasal lagu India. Duk dengar bla-bla gogai-ke. Duk dengar bla-bla ngayu. Tak ada pedah apa-apa. Pasal orang ngajar pun bahasa boleh pedah juga deh. Mana kata kalau rumah dia tu bahasa panas lah rumah dia. Sejuk tapi bahasa panas. Lepas tu tanda-tanda ganggu lagi kak bunyi macam-macam lah atas tu bukan tikus lah, bunyi pelik-pelik lah.
Ada juga bunyi tikus dah. Kita baca pada dengan surah Baqarah. Sungguh, surah Baqarah pada dah. Nabi kata orang yang baca surah Baqarah dalam rumah dia setan tak ganggu. Kita tak percaya ke Nabi? Baca sendiri. Ni beli surah Quran tu pasal tu tak reti baca Quran. Tu duk masuk ke tu duk berdikir barak. Rumah suruh kaset tu baca Quran. Jin nak lari ke mana muka tuan rumah dia beradik jin dah. Maya bay pun dah. Kata jin nak lari lagu mana? Tak lari ke apa tu? Bermakna kalau seorang tu terkena, orang boleh hantar sihir ni ada. Dia sih kena berubat diri dia. Dia kena baca azkar, dia kena hiduplah keadaan wuduk sama, dia kena hiduplah keadaan baca tasbih banyak, dia kena istighfar banyak. Dan dia tak boleh tinggal solat 5 waktu. Dan juga solat tengah malam. InsyaAllah dia buat benda ni, nyakit dia sihir kau gapo kata ada. Lepas tu dia kata dah Nabi tu kena juga tu. Nabi kena, bukan nak kata Nabi lemah iman. Nabi kena nak kata sihir ni ada. Dan Nabi kena tu nak suruh kita ni, kalau kita kena nak buat lagu mana? Nabi satu hari berat kaki Nabi. Kaki Nabi berat, nak akak tak boleh. Malam tu Nabi mimpi. Ni mimpi Nabi ni wahyu. Ada orang duduk ujung kaki Nabi seorang, orang duduk ujung kepala Nabi seorang. Hak dia ujung kepala tanya, "Wak gapo? Kena gapo dia ni? Kena sihir kat orang. Siapa dia buat?" Orang ujung kaki kata orang ni. Tak mana? Tak di bawah batu di satu telaga. Esok Nabi pergi ambil ada benda benda jadi ikat. Dia buat rupa orang tu diikat. Nabi masa Nabi buai benda tu masa Nabi buai ikat teh tu, Nabi baca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bi rabbin nas. Nabi baca tu. Barulah kaki Nabi basah rengeh. Adik akak kalau adik akak jumpa benda-benda pelik-pelik di rumah tu, adik akak ambil air semai dulu. Lepas tu baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas. Jumpa gapo? Contohlah di rumah kita ataupun kedai kita ni, ada semua piti siling depan. Piti siling tu kan? Alih tu kan? Ada semua depan. Tak ada siapa jatuh rumah kita ke kedai kita ke, tak ada siapa jatuh. Kadang-kadang tu mari royak kita tu yo sapu belakang, sapu-sapu nak tengok. Pasal dengan kamera siap dah ni. Kelung tu siap dah. Takut-takut ada orang jatuh. Ada, esok ada pula. Tu tanda orang kata orang nak sihir kita. Tapi tidak akan kena orang tu kalau dia baca azkar semua. Sebab dalam azkar tu ada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Dijamin kata tak kena. Dijamin kata tak kena. Sebab apa? Sebab itu adalah perkataan Nabi kita SAW. Kalulah Allah Ta'ala nak beri kita kena juga qaddarullah. Allah Ta'ala nak uji iman kita tu. Ada orang sampai tahap kejut kita. Dia kata ustaz ambo berobat habis orang dah. Tak jadi. Siapa ke tak cah pun ambo pergi. Kejut kita. Pergi berobat dengan tak cah. Bukan Tok Cah Tok Cah Hindu. Tok Sami dia panggil. Hak ada 3 langit atas kepala tu. Ya payah baca ke apa tahu ustaz kata. Kita uyai ke dia. Ya baca sungguh. Ni sobanim sibana gendawanim de baca lah. Dari potoli nadapotoli ni pot ni baca. Baca dia itulah. Kita tahu belaka. Mana ya tak tahu ya. Bunyinya gitulah. Om belakang tu ngatik dia boleh jadilah. Dah. Dia pun buh cuti dekat. Wa air tawar. Ya baru klik minum air tawar tak jah. Gelap perut sungguh. Bapa tu sebab kerana dia kata sakit dah talik. Bila dia kata lagu tu bermakna dia tidak letak akidah dia hak sembuh tu Tuhan. Hak mari nyakit pun Tuhan. Ambo sebut dah kat kakak dulu, kita kalau sakit ni kita tengok Nabi Ayub sakit lagu mana? Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dia doa gitu ya Tuhan. Tuhan mustuh aku dengan sakit lah ni. Dur susah lah ni.
Tapi dia tak minta kata sembuhlah nyakit dak. Wa anta arhamur rahimin. Dia puji Tuhan. Mulah ya Allah Ta'ala yang maha penyayang. Kalau mu saya kat aku ni, mu tengoklah hamba mu sakit ni Tuhan. Tapi kalau kita sakit juga adik kakak, berobat juga, makna kata Tuhan nak apa dosa kita? Nak wi syurga kita. Tanggung ki sakit pun. Orang sakit ni adalah satu nikmat juga Tuhan wi ke dia. Selain daripada ujian dia, Tuhan wi ke dia. Tapi sakit dia tu boleh pahala. Sebab dia sabar di atas sakit dia tu. Nah, habis kita jangan bimbang kalau kita sakit. Hak berobat tu berobat. Ikhtiar kita. Tapi hak menyembuh tu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena pergi rumah sakit juga tengok nyakit gapo kita sebenarnya. Tak boleh tidur malam pun nyakit juga kadang-kadang. Allah Nabi kita kan. Dia belum pada kita tidur. Kita kena kosong dulu fikiran kita. Kosong fikiran. Waktu memang Nabi suruh kita ambil air semaya, Nabi suruh baca Quran, Nabi suruh tidur tangan tak lambung belah kanan tu dah. Tu semua kalau kita tengok kajian sains, orang sains duk kaji berkenaan dengan tidur Nabi, betul-betul tidur hak rehat otak. Betul-betul tidur hak rehat otak. Jangan kita tidur dengan TV, jangan kita tidur dengan telefon, jangan. Otak kita tak rehat. Setengah daripada orang belum tidur tu hamba sendiri pun. Ada kadang dah belum tidur tu dah main buka telefon. Apa-apa telefon jatuh atas muka. Tu tidur masa mana tak tahu. Kita ngigah telefon tu. Ngigah telefon tu. Nah, ngigah telefon tu nak ayak bui. Aduh lagu tu. Sepatutnya kita nak tidur ni kita rehat sungguh otak kita. Kita buat, kita istighfar banyak. Gini. Kita nak tidur tu ibarat kita nak mati. Adik akak, sebab tidur ni adik-beradik kepada mati. Ibu-ibu semua. Kita tak tahu kita hidup pula esok. Mati kau hidup. Ada Tuhan cabut nyawa kita hari tu, tak hidup kita. Kita hidup hari ni sebab Tuhan wis mula nyawa kita. Ruh tu Tuhan masuk mula, tu yang hidup hari ni boleh mai ceramah ni. Kalau mati tak nak ceramah dah. Dah, nak beritahu bahawa kita ni kena buat sampai tahap tu. Bila kita rehat, otak kita pun comel rehat molek, senang untuk kita bangun beribadah. Sebab rehat kita cukup. Kalau kita tidur lewat malam, memang kita tak bangun sembahyang tengah malam. Baik Nabi tidur awal. Nabi tak tidur lewat. Orang kata bangun tengah malam, ustaz kita tak boleh apa sakit kepala bangun tengah malam. Ada sakit kepala, bangun buat kuih raya tak apa. Nak raya kan ni? Oh, duk oli kau tepung raya tu kat begitu peluh. Pukul 2-3 pagi. Duk buat tape, duk buat nasi daging. Esok orang nak makan raya ni. Tak ada sakit kepala, sakit apa. Bangun semaya tu kat sakit kepala, sakit hidung, sakit mulut ada belaka. Pada masuk surga, oh koya lah pok kita ni. Surga mana tak nak masuk. Kalau kita tidak boleh korban ke benda hak kemahuan kita untuk Allah Ta'ala, Tuhan tak beri surga kita. Kita boleh fikir ke kadang-kadang bapa Tuhan gerak kita mari nak ngaji. Sebab Tuhan nak suruh kita jadi baik. Allah Ta'ala ni apabila dia menggerakkan hati kita ke arah kebaikan, bermakna dia nak beri kebaikan pada kita. Tinggal lagi kita nak tolak ke nak ambil. Kita sahaja. Orang kata, kita tahu dah memang setiap minggu hari Ahad orang ngajar. Nah, ngajar pula tak lama. Umi ngajar pukul berapa tadi? Pukul 8 tak? Ada tak boleh elok. Orang hamba kena pergi lain makan puluk. Makan puluk pas ni lah. Gula tak masuk lagi masa ni. Kalau hamba berhenti dah. Gula tak masuk lagi. Kau tak gula lagi makcik. Lagi mana? Lagi makan puluk di mana? Oh lorak ustaz. Wak lorak. Saya tak kata je lah. Dah tak ada tu saya tak kata. Saya tak duduk busy pula. Kita pakai tak mari hari Ahad. Sebenarnya kita kena korban masa. Bukan kata masa luar duduk rumah mari. Kalau ada kerja tak mari. Itu Tuhan tak ikat hati kita dengan majlis ilmu. Hak Tuhan ikat dengan majlis ilmu, hak korban masa, buat masa untuk tadabbur Al-Quran, untuk ngaji tafsir. Buat masa. Bila kita buat masa untuk Allah Ta'ala apa masa kita? Contoh hamawi kan? Sahabat Nabi.
Kaya tak muda Abdul Rahman bin Auf, Usman ibn Affan, kaya belaka. Pas nak kaya ni duduk rumah saja ke? Orang kaya dapat goyang kaki, pergi burung seko duk ngemburung dia tu. Nah, nak kaya ke lagu tu? Tak kaya. Orang kaya ni orang kerja kuat. Orang perhotok untuk nego. Usman ni bukan orang jenis main-main punya kaya lah. Kaya sungguh. Apa dia dah maya tahajud sampai baca setengah Quran. Masa mana dia ambil ustaz? Sebab dia bagi masa untuk Allah. Sama 24 jam belaka. Zaman Nabi mula 24 jam dah. Zaman kita 24 jam. Kau zaman Nabi mula 40 jam. Siang malam dah ni. 24 jam. Ha? Sehari serupa ya. Daripada subuh sampai ke subuh esok pula 24 jam. Masa sama. Tapi kenapa dia boleh buat macam-macam ibadah, kita dengar ibadah gotu ni? Kerana keberkatan pada masa tu ada. Kita hari ni adik kakak Jamadil awal, Jamadil akhir, Rejab Syakban. Nak puasa pula lah. Nak ya bil ni. Nak puasa, berasa baru boleh lepas puasa. Lapar puasa nu tak habis lagi. Baju raya tak ada buruk. Nak buat hal baru pula. Nak kata puas awal-awal, kata tukar tak ambil pula apa ni? Tukar jahit. Padahal apakah hak lepas nak tak ada buruk mana? Buat hak baru dah. Kerja ega pun tak tahu. Oh, tak ada arah lah. Nak ayak bui. Macam-macam orang ni. Hak tu hak jenis kalau bahaya makan puluk, bahaya buat baju pun ada. Sekali makan puluk, biru. Puluk hak ni hijau. Bah mata hijau. Habis hijau belaka. Kuku habis hijau belaka. Sepuluh hatu hijau mai hidup ni. Weh, tak ada arah lah manusia ni deh. Ha. Pakai bajunya buat belarok sehari tu ya. Ada belarok sungguh. Alakan nak belarok, nak janguk gapo sungguh. Tapi hara nak janguk hati tak ada lah mana. Mana kata cen dah tu. Allah Ta'ala sebenarnya kau nak tutup pintu hati. Tapi tak tutup secara sekaligus. Selu-selu. Lama-lama kita berasa malah. Lama-lama berasa tak say. Lama-lama guana demo tamu tak nampak orang hak. Awak tak cucu ramal. Cucu pula mari di rumah. Tak ada. Pesan ku anak tu. Hari Ahad menyamai rata anak musim. Kalau mu rata kau jaga mumu. Aku nak ngaji hari Ahad. Royak ke anak tu. Dia tak boleh marilah cucu. Lorak. Zaman muda lorak dengan anak. 3, 4, 5 orang anak duk berakal. Zaman tua lorak dengan cucu. Pero cucu pun mata tak apa nampak pakai paper. Tak depan lah belakang. Belakang lah ke depan. Kat mana ni, kat mana ni. Cucu muka pandai belakang. Tak kita kata. Letih buat kita letih. Oh tu dia pero anak pas tua pero cucu. Mai tak ada sama. Sampai bila? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah Ta'ala kata mu sibuk dengan dunia ni, cari harta badi banyak ni, siapa masuk kubur? Tuhan pesan kepada kita, kalla saufa ta'lamun. Jangan buat gitu. Tuhan kata kalau mu tahu. Tak tahu apa mu duduk mengajar. Tuhan ayat pula, summa kalla saufa ta'lamun. Jangan buat gitu kata Allah kalau mu tahu. Tambah sambung lagi, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan buat gitu kalau mu tahu dengan ilmu yang yakin. Mamu nampak orang mati depan mu tak tinggal gapo pun Tuhan kata. Tak ada gapo orang mati. Tak tahulah, takut sini orang mati ke tanah kereta-kereta. Gapo hamba tak ada kereta-kereta. Lah, ala oyak bui. Kita ni bakal mati. Tapi duk sibuk macam, oh ni duk sibuk, oh tua tu duk sibuk, kau ni duk kawan tua ni duk kawan ni, masing-masing tu duk kalu urusan dunia ya muda sampai ketua. Muda sampai ketua. Mana masa untuk Tuhan? Apabila Tuhan jemput saya tanya, mana masa untuk aku? Aku ciptamu ni untuk jadi hamba aku.
tapi mu jadi hamba ke dunia. Mana dunia hak mu milik? Allahu Akbar. Lepas tu, bila Allah Ta'ala tanya gitu, nak pergi lagu mana? Hak tu tak masuk ke masalah anak-anak kita lagi. Kalau kita tak didik anak-anak kita dengan Al-Quran, adik kakak, hati jadi kerah. Sungguh hati jadi kerah. Anak-anak lah ni tak dengar kata mak bapak. Kita diuji dengan anak-anak kita. Lepas anak pula, anak besar uji dengan natu pula. Sungguh. Nguji dengan natu pula. Natu mula-mula nikah tu molek lagi dengan tok tua. Lama-lama jeling gitu. Jeling ke tok tua. Tak. Kena pula tok tua mulut banyak pula kat. Tak ada apa. Natu perangai comel, tok tua mulut banyak. Tak ada apa dah. Kalau kita pergi tengok, pergi suluh molek ke, sebenarnya kita tidak ada Quran dalam keluarga kita. Hamba nak wicadange kalau boleh puasa, adik kakak saya esok, bui satu keluarga tu anak hamu juzuk pertama, mu juzuk kedua. Kita pakat perhabis, papa 27, kita melih kambing buat buka puasa. Jangan makan tengah hari buat buka puasa. Bukan boleh puasa deh. Melih kambing buat buka puasa. Orang panggil keluarga tu keluarga Quran. Ada satu keluarga tu, dia orang panggil apa? Orang panggil tabung buluh tu. Tabung buluh abu pitih tu kan? Biar buat dengan buluh kan? Dia so ke anak cucu dia untuk masjid. Mana kata apabila 27 Ramadan, dia akan pergi serah ke Tok Imam. Tok Imam tu akan buka tabung tu untuk keluarga dia. Wakaf untuk keluarga dia. Comel keluarga tu. Dia ajar anak cucu dia tu supaya wakaf, supaya infak. Lepas pada raya dia buat tabung pula, bagi pula sore-sore. Maka tak payah buluh sungai, jangan ambil buluh orang sudahlah. Dah, buat bata-bata pahit gapo wi sore-sore anak cucu kita. Ajar anak cucu kita, duit kalau lebih boleh dalam ni. Ataupun kalau tak lebih pun, kalau 100 kok 10 masuk sini so. Kita boleh buat macam-macam tu. Nah kalau kita ada 9 orang anak, milih orang anak kita wi sore. Pas cucu pula ramai mana pula cucu. Ajar anak-anak lagu ni ke hati jadi lembut. Kerana ajar anak wi kok orang ni adalah nilai kelembutan hati. Tapi nak ajar anak wi kok orang mak kedekut pahit. Itu ada juga lagu tu. Bukan kedekut saja, kedekut pahit. Kemah-keming. Oh loh. Dah gitu kan dah. Kita kena murah hati kita. Murah hati kita. Hamba cerita dah kena jadi supaya Zainab isteri Nabi. Dia orang kaya, isteri Nabi ni Zainab, tapi dia ambil modal-modal gapo, dia nego, dia utung-utung habis wi. Tak ada gia dia. Itu Zainab. Perangai dia begitu. Khadijah pun lagu tu. Kena jadi support tu. Sebab apa? Sebab kita kena lembut hati kita. Benda yang paling payah sekali di hidup kita ni, kita nak beri barang kita sayang. Itu payah. Harta ni kita cari. Titik peluh kita. Tapi kita nak beri ke orang. Nak buat guna muka Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum. Mu kena beri barang aku beri pada kamu. Mana kata kalau aku tak beri kamu saja. Itu nilai kelembutan hati dengan Quran, dengan dermanya ajar anak cucu. Kalau kita tak ajar anak cucu kita lagu tu kan. Tengoklah apa yang berlaku pada hari ni. Oi sedih adik kakak. Di Malaysia baru ni tohuk mok tepi jalan. Polis gigak apa ni anak dia tu. Bunyi khabar anak dia tu ada seorang polis juga. Tak pakar sungguh. Anak 4 orang. Mok kita hok mok tepi jalan. Dia royak mak dia, tunggu star yang kata sini dah, tak kira orang yang ambil kata. Tunggu pak pom minyak. Sehari mak tak makan, piti tak tinggal. Ada seorang berhenti tu, kalau tengok berita tu lah, cerita tu, makcik main mana, minta tolong lah, kata makcik dah agak air. Duk minum air pahit ya. Makcik lapar. Mak dia mau pergi beli roti. Tanya makcik mana, anak suruh tunggu sini. Tak, mari paksa dah. Sehari tu mak duduk situ. Duduk atas wakah. Dekat dengan pom minyak. Allah Rabbi nyanyo lah. Orang ni pula moga dia mati mak dia dah. Dia pun ambil kata buat mari rumah kita lah dulu. Last sekali KJL kena ambil calon lah.
Kaji ambil buat pergi rumah orang tua. Amo besok pergi adik akak ceramah rumah orang tua. Sedih kalau nak cerita. Orang tua hak dibuat oleh ibu bapa. Ramai kok. Ramai bukan sikit. Laki pun terceramah dia. Kata jangan sedih makcik. Dia cerita anak-anak kat lampak tunduk. Bapa dia berasa muka dia kena tinggalkan anak-anak dia. Pada tu kat mari tanya, hamba tanya makcik berapa tahun duduk sini? 9 tahun dah. Start duduk sini. 9 tahun dah duduk rumah orang tua. Pas anak apa orang? Anak ada 5 orang. Anak biasa mai kelis ke tak? Tak biasa. 9 tahun tinggal tak pasal kelis mak. Dia kata tak apalah ustaz, kita tak senyusahkan anak-anak kita. Biarlah dia sened dah. Inilah hati seorang ibu ni. Hak baik. Dia tak kata anak dia. Dia tak ngodoh anak dia. Sungguh. Kalau pergi dalam penjir, dalam guk tu. Mak bawa makan nasi ni, bawa gapo nak pergi makan dengan anak. Suap anak duk tangan gari belakang. Suap anak. Dia tak kata anak dia jahat. Semua dunia ni kata anak dia jahat belaka. Sultan kampung kata anak dia jahat belaka. Dia tak hukum kata anak dia jahat. Tu nilai seorang ibu. Anak-anak tak mikir bagi lagu ni. Dia tak mikir bagi lagu ni. Dia kira dia duduk tu habis mak dia kat habis dia kira gitu. Ada anak-anak boleh kata baik mak mati lah sini. Padahal dia tak khabar adanya mak dia tu sebab ada dia tu ada mak dia. Kita jangan rasa kita ni gagal makna kita ni tak berjaya didik anak kita. Jangan rasa lagu tu. Jangan rasa. Dan kita jangan kata anak kita tak serupa orang lain. Dok, tu hawi kelebihan masing-masing. Jangan pernah pandai rendah pada anak kita. Kalau seorang anak kita tu kerja besar, gaji besar. Hak ni gaji tak apa besar. Kita pandai serupa belaka. Pandai serupa belaka. Jangan pandai kata tengok hak ni gaji besar, ada hulu sokmo kita tu kak. Kalau balik kat golah lalu hak ni. Kalau hoduk tepi rumah tu kat balik ada nasi oleh-oleh budu gitu ya. Dapur tu gilah nak tengok. Kalau nak balik tu kat lah daging selalu. Cucu pun best dah cucu. Kalau cucu hak nu kat kepong tu kat siung tu kat. Kalau cucu ada kapun ni beringu mana budak ni. Marah selalu. Kalau tuk lagu ni adik kakak jalan dah kita situ pun. Kalau perangai lagu tu dah. Jangan buat perangai. Kita nilai anak cucu kita ni serupa belaka. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Siapa sahabat kejut Nabi pergi cium Hasan Hussein. Mu cium Rasulullah cucu. Muhai Rasulullah kata cium. Itu menjadi contoh pada sahabat. Contoh pada sahabat. Rasulullah kepon dua-dua Hasan Hussein. Nak ayat bui serupa belaka. Mestilah kita sayang pada ni lebih sikit. Tu perasaan kita. Sebagaimana Nabi Yaqub saya ke Nabi Yusuf tu lah. Lebih. Hak tu perasaan tak dosa. Hak dosanya kita ikut perasaan. Mana kata saya hak ni lebih gak, hak ni kita wi banyak. Hak lain tu kat serupa belaka. Hak ni 100. Mu pada 10 kok sudah lah mu nya. Hak ni 100 depan cucu. Budak dia ingat. Dia ingat. Jangan buat lagu tu kita. Kalau kita boleh hiduplah keadaan lagu tu, kita kawal belaka, jadi serupa belaka, kita marah pun marah serupa belaka, insya-Allah anak cucu kita rasa kita ni amat bernilai. Dia akan sedih kalau kita sakit pakat mari tunggu ramai-ramai. Ni kalau sakit kat nak mari tunggu tu kat jadi payah. Mana ada kerja, tak ada kerja. Lah kali upah orang mari tunggu. Berapa? Sibuk belaka. Biarlah kita ada masa untuk ibu kita. Tu ibu kita tu biar ada masa. Kita pergi mana-mana apa kalau kita ada ibu lagi. Alhamdulillah orang ada ibu lagi ni adik kakak. Allah. Tu hawi ke dia. Kelebihan bila dia ada ibu lagi. Sebab apa? Sebab dia ada lagi doa untuk dia mustajab. Doa mustajab tu ada lagi. Duduk di ibu dia tu lah. Suruh mak dia berdoa. Bahasa bersyukur benar. Tapi kalau ibu telah meninggal dunia, kita doakan dia pula. Sebab itu je hubungnya kita dengan dia. Semua ni Quran mari ajar kita. Makna kata pentingnya kalau kita mari ngaji Quran ni, kita kena biar kita sibuk setara mana pun, jangan tinggal. InsyaAllah tu hawi lapai masa kita. Tu hawi luah kita ni.
Tuhan duduklah keadaan bahagia kita dengan Al-Quran. Ramai dah cerita dengan Quran ni orang akak dia. Tinggi orang akak. Dengan sabit Quran. Hamba tengok sendiri sayang-sayang hamba. Sebab Quran tu akak dia. Dia tak ada lah kata senang mana dia dulu. Mak dia pun susah, ayah dia pun. Tapi dengan Quran tu, Allah Ta'ala akak dia tinggi sungguh. Sebab Quran. Adik kakak tengoklah tuk-tuk guru Quran kapung. Tak susah dia. Dia lah ke tak? Yang ngajar Quran. Cuma kita tak reti nak hargai dia. Tok guru kecil manis. Buat pergi gula. Pah. Buat pergi lah kayak batik comel-comel. Kalau batik Jawa kau gapo dah ni. Kalau tok guru tepu ni tak. Kita tak ada rega mana padahal lah mengajar Quran tu kak. Ngajar Quran tu kak dia kata. Nampak Quran ni lekeh benar. Padahal Quran tu mendohak besar. Boleh ubah perangai manusia. Tu hak besar sekali. Tapi kita nampak biasa ya. Budak-budak kalau tahfiz. Nampak tak ada jalan dah ustaz sekolah biasa ni. Di atas pondok lah pula. Nampak. Nampak agama ni supaya tepat buai orang tak pakar. Tak pakar kat pergi ke agama. Tak pakar orang cerdik-cerdik tu kena ngaji hak lain. Patut orang cerdik tu kena ngaji agama. Ajar sekali pun reti dah. Orang ni mari hak tak cerdik ngajar agama. Tu ajar 16 kali pun tak reti. Serok suara babo dah ajar. Dah, kita kena mikir benda tu. Kena fikir. Sepatutnya hidup kita ni siapa pun nak kerja gapo pun Quran kena ada. Quran kena ada. Ajar nak cucu kita hafal surah apa penting-penting. Surah apa? Surah Al-Mulk. Tabarakallazi biadihil mulk, suratul Waqiah, suratul Kahfi, surah Yasin, surah-surah hak kita duk amal sama dah. Ajar nak cucu kita hafal. Dan kita pun hafal jugalah. Kalau ada seorang tu giata anak dia kalau mak tahfiz tu kat giata tu kat kereta besar mari. Turun anak pakai jubah kapiah. Turun mak rambut merah. Merah rambut mak. Turun pok pakai luar 3 suku. Luar 3 suku tu ke? Nah. Tapi sudu pok ya turun. Pah, ingat kata ada dah. Turun mak dia, tuk dia. Pakai luar ketat. Tutup kepala sikit lah. Pokok kepala gitu. Gitu. Orang panggil tudung syurga neraka. Dia panggil. Dah, hak ni hak neraka, hak ni hak syurga. Nampak jambu, pengobok jambu tu. Lepas tu tuk dia duk mari kecek tuk dia kata, ustaz anak kita, cucu seorang ni nak suruh jadi hafiz Quran. Boleh siapa masuk syurga. Dalam hati kita syurga korok, kata rambut. Dia tak baca Quran, tak apa. Pok tak ajar Quran, tak apa, atas anak saja, wakil nak masuk surga. Mengat surga ni orang bapak mu kata. Mudah nak masuk dah. Maaf lah weh. Dah ya abu fikir mudah nak masuk surga. Dah. Kena amal Quran belaka. Kena hiduplah Quran. Kalau Quran ni Al-Quran huwa yahdi bil huda lil muttaqin. فيه سراج ونور مبين فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Supaya kita duduk ada jalan, tak tembok kan? Naga, jalan, tani, petunjuk ni. Kita nak pergi naga, tak kat tani. Pada cari mana nak siapa ni? Mana dia tani? Dia kata nak main naga, kat tani boleh. Okey, mana pergi tak ada siapa tani mana, siapa Bangkok mana tu. Leh. Kita kena pergi ikut jalan. Quran ni jalan siap dah ni. Cuma pergi turuk je. Tak situ turuk juga. Nak pergi ikut jalan lain juga. Tak ada arah nak buat guan, bukan nak sesak tu kak. Tak ada kata gapo. Jadi akhirnya adik kakak penutupnya. Hamba ada ceramah lagi malam ni pula nak rehat start. Allahu Akbar. Adik akak semua, sebagai penutup, kita kena hafal Quran yang sebut tadi, kita kena sungguh dengan Al-Quran supaya kita jadi ahli Quran. Sebab sahabat jadi ahli Quran ni, Tuhan buka belaka hidup dia. Tuhan mudah belaka hidup dia. Tuhan murah rezeki dia. Tuhan ampun dosa dia. Tuhan jadi keluarga dia keluarga contoh kepada kita semua dengan sebab Al-Quran. Insya-Allah Tuhan akan lembutkan hati kita dengan Al-Quran. Dan akhirnya jangan kita lupalah saudara-saudara kita di Palestin.
Jangan kita lupa kita doa semua ke dia. Siang malam kita doa. Buku 8 tadi, Abu Ubaidah jurucakap Al-Qassam tu, dia kata dia berjaya meletupkan 20 tepat orang Yahudi. Lalu ni Yahudi tengah gila lah. Gila lagu mana demo boleh mari ceroboh udara kawan, sedangkan kawan ni ada canggih segala-gala. Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kuasa. Mu canggih lagu mana pun tak nak lawan hak Tuhan. Bagaimana apa sebut dah le ceramah Muhammad, dia ada alat moci, alat dia tu harga 16 juta dolar US. Kalau bak berapa aku tak kerti lah. Kali sendiri klik kali berapa butir kosong belakang tu. Penuh sebutir buku kali ni. Alat tu kalau mari orang panggil roket kok lain, dia boleh hantar roket dia tu hantar klik kepada tempat tu asal. Ataupun menetuk data. Tu Yahudi ada benda tu. Dia panggil Iron Dome dia panggil. Tapi benda tu tak boleh nak kesal roket hak Palestin atas. Nak ayak bui. Bapa engineer hak buat senjata Palestin tu, dia ada benda tahulah dalam tu, ia tidak boleh dikesal oleh Iron Dome. Nombor satu. Ia keduanya, memang Tuhan tolong sungguh. Tuhan tolong. Tak khabar-khabar bung. Khabar-khabar bung. Bening dia. Tepat pula tu. Bukan kena orang awam. Sebab tu kita tak dengar mana yang mati ramai. Sebab puak-puak mujahidin Palestin ni, Hamas ni, dia tidak bung tempat orang awam. Dia tak bung hospital. Dia kena tentera ramai. Ribu tentera Yahudi mati. Tak ada royak. Memang dah. Semua berita dikawal oleh dia belakang. Dia tak royak. Tapi kalau hak mati tu, bapa dia pergi bom hospital, bom gapo, kerana dia nak tekan ni. Tekanan supaya dunia kata mu berhenti Hamas, berhenti mu tengok rakyat mu ramai mati. Tapi rakyat Palestin kata tak. Terus ke Hamas terus. Aku rela mati kata. Tak apalah, hilang keluarga tak apa. Aku tidak rela hilang tanah tempat suci umat Islam. Tu baru jalan sungguh. Dia agak kita ni semangat Palestin subuh pukul 8. Tak ada arah pok kita. Semangat tu kat bawa daerah Palestin ke hulu ke hilir subuh tak maya. Nak jadi mujahidin gapo tahu lah pok kita. Heran sungguh. Semangat tu molek dah tu, tapi tak capung dengan agama. Dalam puak-puak dia ke dia hidup dalam keadaan, adik akak tengok tu, dia hidup dalam keadaan orang panggil dia sedia untuk mati bila-bila. Hidup dia. Dia bersedia untuk mati bila-bila sahaja. Untuk mati tak apa, tak ada masalah. Sebab bagi dia mati dalam keadaan mulia, mempertahankan agama tu lebih baik daripada hidup kena beli kat orang. Apa orang panggil di Malaysia? Orang Palestin, seorang doktor kena bunuh baru-baru. Hak polis buka siasat teh. Rupanya di Malaysia tu ada lebih kurang 10 orang ejen Yahudi. Orang Melayu makan gaji dengan Yahudi 100,000 lebih sebulan. Nak ya bui kadek kakak. Sanggup jual agama. Jual agama tu. Negara Arab tak sedar kira lah apa dia. Tu soal belakang esok tu. Hak duduk sekitar tu. Hak tak boleh makan. Nabi kata tak sempurna iman kamu apabila kamu tidur lena tapi jiran kamu lapar. Yang negara Arab tu jiran dia tu, Palestin. Jalah ke tak? Dia boleh tidur lena dalam keadaan orang lapar. Nak buka sepadai pun, nak buka pintu gate pun, nak masuk makanan pun gagal. Gi atas makanan dah puluh-puluh trailer, setengah pada trailer tu kosong. Kosong, tak ada gapo. Nyerapah kat orang tengah jalan kalau lagu mana wallahu alam. Tu berita yang kita terima. Nak ayat bui bahawa benda ni semua adik kakak, benda yang musuh Islam akan buat kepada Islam. Tetapi Allah Ta'ala tak perlu pada siapa-siapa untuk dia naik agama dia. Yuriduna tudfi'u nurallah bi afwahihim. Musuh ni cuba memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurih. Allah akan peluah cahaya Islam. Kena percaya pok kita bahawa zaman ni zaman kebangkitan Islam.
Orang takut pada Islam. Takut bukan sebab apa? Takut sebab Islam ni dia berani. Mati mulia. Syahid, tak apa, tak ada masalah. Lagu mana Yahudi boleh takut pada Syekh Ahmad Yasin? Syekh Ahmad Yasin As-Syahid tu kan? Duk atas kursi roda. Umur 12 tahun lupuh. Mai Gusti lupuh ni. Mai Gusti dengan saing gora, jatuh, lupuh. Tak boleh gerak, lembek. Tangan pun tak boleh gerak-gerak slow-slow gitu ya. Nak pergi bedil pun tak boleh. Tapi Yahudi takut kecek dia. Kerana dia kecek tu adik kakak, boleh buat hati orang tu tertarik untuk mempertahankan tanah air dia agama. Dia kata apa? Kalau orang berpitih ke aku, dengan orang bui bedil, nak bedil aku. Aku pilih bedil kata. Sebab mati aku mulia. Mati aku mulia. Tu nak oyak bui dia. Dia lah. Hak ada pemimpin, hak ada pada hari ni tu semua nak didik dia belakang. Anak didik dia belakang hak nak mempertahankan Palestin. Kita orang kafir, hak sia ke Palestin, dia sia daripada sudut manusia ya. Kita sia ke orang Palestin kerana dia saudara kita. Agak bahaya ke tak? Dia saudara kita. Sakit dia sakit kita, luka dia luka kita, air mata dia air mata kita, darah dia darah kita. Tu yang kita rasa dia tu adik-beradik kita. Tetapi orang kafir, orang bukan Islam, dia sia juga pada Palestin, sia atas rasa manusia. Tapi tak apalah, dia sia dah. Comel dah tu. Mudah-mudahan Tuhan buka pintu hati dia. Tapi kita dia lebih kena kuat lagi. Tapi di mana suara umat Islam? Senyap belaka, tak ada go satu. Sebab umat Islam ni Nabi kata akhir zaman kena nyakit. Nyakit gapo al-wahn. Gapo dia wahan itu ya Rasulullah? Sahabat tanya, yuhibbud dunia. Saya doa ke dunia. Takut mati. Takut mati itu sebab saya ke dunia. Takut belaka. Benci pada mati itu kerana saya kepada dunia. InsyaAllah adik akak, kemenangan itu milik Islam. Dan kita pakat doa pada Allah pada pagi ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mujid ya mu'id ya ghafur ya wadud ya dhul arshil majid fa'alun lima yurid. Lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil islam, lakal hamdu bil quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta Allah la ilaha illa antal ghani wa nahnu al fuqara. Antal qawiyyu ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya mu'minul muhim la azizul jabbar al mutakabbir ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur padamu kerana hidup lagi kami pada pagi ini ya Allah. Beri mata untuk kami melihat, telinga untuk kami dengar, mulut untuk kami bercakap, kaki untuk kami berjalan, otak untuk kami fikir. Semua ni nikmat-nikmat yang datang daripadamu ya Allah. Ya kami tidak akan dapat balas nikmat ni Tuhan kalau kamu ni tidak jadikan kami ni sebenar-benar hamba bersyukur padamu. Wahai Tuhan, mana rezeki langit bagi kami tu di bumi untuk kami. Hak di bumi dah Tuhan tolong keluarkanlah bagi kami. Hak di laut Tuhan naiklah ke darat ni untuk kami. Hak jauh Tuhan tu dekat dengan kami. Hak dekat Tuhan tu berkat untuk kami. Ya Allah Tuhan kami, mana ada sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Mana ada masalah di antara kami selesaikanlah ya Allah. Mana duk balah di antara kami satukanlah ya Allah. Mana duk berasa hati di antara kami tenangkanlah ya Allah. Mana di antara kami dibelenggu dengan hutang-hutang hak banyak, tolonglah mudah cara bayar hutang kami ya Allah. Ya kami serah diri kepada kamu ya Allah. Supaya ampunkan dosa-dosa kami. Dosa kedua kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kami minta padamu ya Allah, pada ibu bapa kami yang telah meninggal dunia, rahmatilah mereka ya Allah. Angkatkanlah azab kubur daripada kubur mereka ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka sejauh mata memandang. Jadikan kubur mereka satu taman daripada taman syurga, bukan lubang daripada lubang neraka. Curi rahmat ke atas balam barzah mereka ya Allah. Tempatkanlah ruh mereka bersama dengan nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya Allah Tuhan, kami berkatilah alam barzah mereka ya Allah. Kepada ibu bapa kami yang masih hidup lagi, tolonglah ya Allah, panjanglah umur mereka dan keberkatan. Beri kesihatan tubuh badan kepada mereka ya Allah, supaya mereka semua ni dapat beramal, dapat jadi hamba-Mu. Ya Allah Tuhan kami, kepada umat Islam di bumi Palestin sana, mereka saudara kami, satu akidah dengan kami. Nyawa mereka merupakan nyawa kami, darah mereka merupakan darah kami, luka di tubuh mereka merupakan luka kami. Semua tu ya Allah, mereka tanggung penderitaan kami juga. Ya Allah Tuhan kami, susah mereka tu susah kami juga ya Allah.
Tolonglah ya Allah, Engkau belalah darah yang keluar daripada tubuh mereka ya Allah. Sapuhkanlah luka-luka yang ada pada mereka. Kenyaikanlah perut mereka hak lapar. Kenyaikanlah perut mereka hak lapar. Ya Allah, ya akan bukakan hati perut pemimpin-pemimpin Arab semua, supaya kasihan pada penduduk di Gaza. Supaya mereka semua tu ya Allah hiduplah keadaan tenang sebagaimana tenangnya kami hidup di kampung kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah ibu-ibu, rahmatilah semua-semua orang tua yang berada di Gaza. Kasihanilah mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Teguhkan pendirian mereka. Berilah kesabaran yang tinggi pada mereka untuk mereka melawan Yahudi. Kepada musuh kamu nama Yahudi, nama Amerika dan sekutu-sekutunya, kami suruhkan bata tekuk mereka padamu untuk kamu sembelih seko-seko ya Allah. Kamu mampuhlah mereka ya Allah. Hancur leburkan mereka ya Allah. Ranakkanlah tentera mereka ya Allah. Kamu palingkan semula peluru di atas ke Hamas kepada Gaza itu balik pada batu kepala mereka sendiri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah mereka tawanan kepada orang Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah bebaskanlah Baitul Maqdis daripada Yahudi yang jahat, daripada Zionis yang jahat. Tolonglah ya Allah, bebaskan ya Allah Baitul Maqdis, tempat suci kami, daripada Yahudi yang jahat. Kami tidak mampu ya Allah untuk pergi, untuk berjihad fisabilillah. Hanya kami mampu hanya tolong dari sudut wang ringgit kami dan doa kami sebagai senjata kami kepadamu. Ya Allah, kami rasa bersalah. Kami minta maaf padamu ya Allah, kerana kami tidak dapat tolong dengan sepenuh hati kami. Kami takut kami ditanya olehmu di hari akhirat nanti, apakah yang kami nak jawab ya Allah berkenaan dengan umat Islam, nasib umat Islam di Palestin. Tolonglah ya Allah, apalah dosa-dosa kami. Angkatkanlah ya Allah maruah kami yang dipijak, maruah kami yang dihina, maruah kami yang dicela. Angkatkanlah ya Allah Islam ini tempat yang paling tinggi ya Allah. Jadikanlah kami ni semua orang yang menyambung, orang yang sama mata kata perjuangan Nabi SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada azab kubur, azab dunia, fitnah kubur, fitnah dunia, fitnah ketika nak mati, dan fitnah Masih Dajjal, iaitu fitnah Dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami ketika kami bertemu dengan munati ya Allah. Ketika mana saat roh kami berpisah daripada tubuh kami, jadikanlah akhir perkataan kami nanti perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perkataan yang membuatkan kami jadi hamba-Mu dapat masuk syurga-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, himpunkanlah kami semua ini bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Walaupun kami tak pernah kenal Nabi kami, tak pernah tengok muka Nabi kami, tak pernah dengar suara Nabi kami, tapi kami yakin kami dengan ikut sunnah Nabi kami di atas muka dunia ni, kami dapat bertemu dengan Nabi kami di akhirat nanti, dapat duduk bersama dengan Nabi kami dalam syurga, dan dapat ya Allah sekali duduk dengan Nabi kami, berjiran dengan Nabi kami dalam syurga Firdausil A'la. Tolonglah ya Allah. Ya wahai Tuhan yang memiliki syafaat, syafaatkan Nabi dengan Nabi kami ya Allah, syafaatkan kami dengan syafaat Nabi kami di akhirat nanti. Berilah kami dapat minum telaga Kausar Nabi kami ya Allah. Berilah kami dapat minum telaga Kausar Nabi kami ya Allah, yang mana kami akan minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Kami minta padamu kerana kami hamba yang lemah. Kami merayu kepadamu kerana kami ini hamba yang lemah. Minta ampun kepadamu kerana kami ini banyak buat dosa ya Allah. Tolonglah ampunlah dosa kami, terimalah rayuan kami, pandanglah muka kami dengan pandangan rahmat-Mu dan pandangan keampunian-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.